Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada channel Cik Farid. Baiklah, untuk pembelajaran pada kali ini, cikgu akan sentuh bab fizik tingkatan 4. Okey, so kita akan masuk kepada topik yang baru iaitu bab 3 kegravitian. Okey, so apa yang kita akan belajar dalam topik ini? So antara persoalan-persoalan yang ada dalam topik ini, contohnya bila habis pada ni, mungkin kamu boleh jawab 3 soalan ini lah. Soalan pertama, apakah kegravitian semesta Newton dan hukum Kepler? Yang kedua, mengapakah penting untuk mengetahui nilai pecutan graviti planet-planet dalam sistem suria? Dan yang ketiga, bagaimanakah satelit buatan manusia telah membantu memajukan kehidupan manusia? Okey, so habis pada topik ini, cikgu harap kamu dapat menjawab 3 persoalan yang diajukan ni lah. Alright, so untuk menjawab soalan tu kita akan pelajari dalam topik di bab 3 ini ada 3 subtopik utama. Itu yang pertama ialah hukum kegravitian semesta Newton. Yang kedua ialah hukum Kepler. Dan yang ketiga ialah satelit buatan manusia. Okey, kita tengok sikit laman informasi . Okey, ini cikgu baca untuk kamu . So, terdapat pelbagai jenis satelit buatan manusia yang bergerak mengikut orbit masing-masing. Okey, so kita ada dekat ruangan angkasa ni, kalau kamu perhatikan banyak satelit dah. Ada yang berbuat daripada Amerika, daripada China, kuasa-kuasa dunia yang utama. Bahkan daripada Malaysia, satelit daripada Malaysia sendiri pun kita ada. Okey. Satelit dicipta tujuannya adalah yang utama biasanya untuk komunikasi. Okey, di mana kita dapat talian internet. Kita dapat talian contoh untuk telefon. Yang utamalah cepat . Kaji cuaca untuk mengetahui cuaca untuk esok. So dia akan mengikut pergerakan awan dan sebagainya lah. Itu kajian cuaca lah. Dan juga kebanyakan adalah untuk pencerapan bumi . Pelbagai benda yang dicerap. So, mengapakah satelit ini boleh bergerak? Okey, so persoalan ini ialah macam mana satelit ini boleh bergerak mengikut orbit masing-masing? Macam mana? Kenapa dia tak jatuh? Okay, kenapa dia tak terlepas ke angkasa lepas? Okay, kenapa dia mengorbit bumi? Okey, itu antara persoalan . Alright. Okey, so tengok sikit. Beberapa ratus tahun yang lalu, saintis Isaac Newton telah mengkonsepsikan satu hukum semesta yang menghubungkan semua jasad samawi, dan juga satelit buatan manusia. Okey, so apa benda? Semangat ingin tahu tentang alam semesta yang mendorong para saintis melancarkan kapal angkasa dan satelit yang boleh mengatasi graviti bumi. Okey, so kini terdapat kapal angkasa yang sedang bergerak menjauhi bumi. So kapal angkasa ini boleh mengambil foto planet-planet diambil dengan memanfaatkan ciptaan sains dan teknologi. Okey, so yang ini antara kepentingan dalam kegravitian ni lah. Okey, contohnya macam kita nak menghantarkan kapal angkasa. Okey, dan juga satelit. So kita kena tahu berapakah nilai graviti. Sebab apa nak hantar tu kita perlukan kuasa. So berapakah kuasa yang diperlukan? Laju yang perlu dilepaskan, dan sebagainya lah. Okey, so untuk melihat, kamu nak tengok video lah sikit lah animasi pelancaran ni, kamu rujuk kepada video ni, kamu scan guna handset kamu. Alright. Okey, so hari ni cikgu akan sentuh 3.1 hukum kegravitian semesta Newton. Okey, so untuk ini cikgu akan cerita sampai dekat mana? Sampai sini je dulu. Okey, muka surat 82, cikgu akan sentuh sampai sini . So yang bawah pada ni, yang ini cikgu akan sambung dalam next video yang ni . Okey, so yang ni kita akan buat sama-sama nanti pengiraan yang ni . Alright, cikgu sentuh dulu 3.1. Okey, kita tengok sikit sejarah . So integrasi sejarah, pada tahun 1667, saintis Isaac Newton telah memerhatikan buah apple jatuh secara tegak. Okey, dan gerakan bulan mengelilingi bumi. So, beliau menyimpulkan bahawa satu tarikan bukan sahaja wujud antara bumi dengan buah apple, tetapi juga antara bumi dan juga bulan. Okey, so yang ni kamu mesti banyak dah tahu kan. Siapa yang belajar sains ni mesti akan tahulah. Okay, Isaac Newton ni dia nampak buah apple jatuh ke bumi. Kenapa? Okey, kemudian dia fikir juga bulan. Kenapa bulan duduk mengelilingi bumi? Okay, so apa daya yang wujud antara ni buah apple jatuh ke bumi dan juga bulan mengelilingi bumi . Alright. So untuk membincangkan, so untuk ni kita tengok sikit 3.1 membincangkan bahawa
daya graviti wujud antara dua jasad dalam alam semesta. Okey. Kita tengok sikit lain ni ya. Ini cikgu jawab untuk kamu. Seorang budak melompat ke atas dan akan mencecah semula permukaan di bumi. Okey. So apa daya yang menyebabkan dia kembali ke bumi? Bila dia lompat, dia jatuh balik. Daya apa? Daya apa yang terlibat? Tarikan graviti. Okey, molekul udara kekal dalam atmosfera tanpa terlepas ke angkasa. Okey, so kita ada ruangan atmosfera dalam tu, ruangan angkasa udara. So kenapa udara ni duduk dekat kawasan bumi? Kenapa dia tak terlepas ke angkasa lepas? Okey, so daya apa yang bertindak yang menarik dia ke bumi? Daya tarikan graviti juga. Okey. Bulan boleh bergerak dalam orbitnya mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. So, bulan menggunakan satu daya graviti. Bumi menggunakan satu daya graviti ke atas bulan. Adakah bulan juga menggunakan daya graviti ke atas bumi? Okey, so kita ada tarikan yang menyebabkan bulan mengelilingi bumi ialah tarikan graviti ya. Tarikan graviti bumi lah. Okey, so adakah bulan juga menggunakan daya graviti ke atas bumi? Ya atau tidak? Ya. Okey, contohnya apa? Ni contohnya kamu tengok dekat sini lah. Pasang surut. Okey, so pasang surut air adalah bergantung kepada bulan lah. Kalau bulan penuh, air pasang. Okey, so kalau bulan tak ada, air surut. Itulah sebab apa tarikan tu. Tarikan ni kesannya kalau dekat bumi tak berasa sangat. Okey, so kita akan nampak perubahannya pada air. So kalau bulan penuh, kamu nampak lah ombak waktu tu tinggi ya. Sebab apa ada tarikan. Tarikan ni tinggi sikit pada waktu biasa. Alright. Okey, so apa itu daya graviti? Okey, so kita sentuh sikit daya graviti ya. Apa itu daya graviti? Daya graviti ini juga dikenali sebagai daya semesta. Okey, daya graviti ini juga dikenali sebagai daya semesta kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Okey, so rajah di bawah ni dia tunjuk daya graviti antara matahari, bumi dengan bulan. Okey, so bagaimanakah daya graviti dapat diterangkan? Okey, so daya graviti ni dia wujud di antara dua jasad. Mana-mana dua jasad lah. So contoh ambil dekat sini ialah matahari. So matahari dengan bumi dia wujud. Okey, daya graviti antara matahari dan bumi antara dua jasad lah. Sekarang ambil mana-mana dua jasad. So bumi dengan bulan. So ada juga dia punya daya graviti antara bumi dan bulan. Bulan dengan matahari pun ada juga daya graviti antara matahari dan bulan. Okey, so pada tahun 1687, so Isaac Newton ni dia telah kemukakan hubungan lah. Okey, dua hubungan yang melibatkan antara daya graviti dan juga antara jasad lah. Okey, daya graviti yang melibatkan dua jasad. Okey, pertama dia kata daya graviti ni dia berkadar terus dengan hasil darab jisim jasad. Okey, so kita akan terbit satu yang ini. Kita daya graviti ialah daya lah. Daya ialah berkadar terus dengan hasil darab antara dua jisim jasad tersebut. So jasad pertama M1, jasad kedua ialah M2. So dia terbitkan satu daya graviti. Daya graviti F sahaja sebab dia daya. Yang kedua, daya graviti berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Alright, so di antara dua pusat jasad tersebut. So dia kata dekat sini daya graviti berkadar songsang. So berkadar songsang ialah 1 per okay, pusat. Pusat ni tengah-tengah lah jarak pusat. Okey, berkadar songsang. Okey, berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad. Okey, so pusat antara dua jasad ialah R dia punya jejari lah. Kuasa 2. Okay, so F berkadar songsang dengan jejari R kuasa 2. Okey, so dekat sini kamu nampak daya tarikan graviti. So yang ni F ni merujuk daripada dia punya daya tarikan lah antara jasad satu dengan jasad 2. Dan jaraknya ialah kita ukur daripada pusat lah. Kita ukur daripada tengah-tengah. Tengah-tengah ni pusat dia lah.
Jarak itu dia punya R. Okey, so daripada dua hubungan di atas, okey, dapat dirumuskan untuk memperoleh hukum kegravitian semesta Newton. Okey, so daripada dua hubungan yang diterbitkan Isaac Newton berkenaan dengan daya graviti antara dua jasad. Okey, so terbitlah satu hukum, iaitu hukum kegravitian semesta Newton. So bila kamu hubungkan dua ni, F berkadar terus dengan kuasa hasil darab dia punya jisim 1 dengan jisim 2, dan juga F berkadar songsan dengan kuasa 2 jarak di antara dua jasad. So kamu akan dapat F sama berkadar terus dengan M1 M2 per dengan R2. Okay, so daripada situ kamu dapat hubungkan F berkadar terus dengan M1 darab dengan M2 per dengan R kuasa 2. Alright. Okey. Hukum kegravitian semesta Newton dia menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab kedua-dua jisim dan berkadar songsan dengan kuasa 2 jarak antara pusat dua jasad tersebut. Alright, so daripada sini kita akan dapatlah satu hubungan, dan hubungan ni ialah kita akan hubungkan menggunakan satu pemalar. Okey, pemalar. Okey, so terbitlah. So daripada rumus ni nak tukar, ini adalah hubungan kan. So kita akan tukar kepada suatu dapat. So pemalar ni yang ini hubungan ni kita akan tukar dengan suatu pemalar. So pemalarnya dia pakai G G besar lah. Okey, so G besar ni apa benda? Saya cuba tunjuk. So M1 darabkan dengan M2 per dengan R kuasa 2. Okey, so itu apa? Itu adalah hukum kegravitian semesta Newton, di mana G ni, okay, di mana G yang cikgu tulis tadi, G itu ialah merujuk kepada pemalar kegravitian. Okey, pemalar kegravitian. So nilai pemalar ni nilainya adalah tetap ah. Okey, so nilainya ialah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter kuasa 2 per dengan kilogram kuasa 2. Itu nilainya. Alright, so apa itu F? F ialah merujuk kepada daya graviti antara dua jasad. M1 ialah jisim jasad pertama. M2 ialah jisim jasad yang kedua, dan R ialah jarak di antara pusat jasad pertama dengan pusat jasad yang kedua. Okey. So nak buat pengiraan sikit lah. So pengiraan senang sajalah untuk jadi ya. Okey, so sekiranya anda mengetahui jisim dua jasad dan jarak antara pusat jasad tersebut, so kita boleh menghitung. So berapakah daya graviti antara dua jasad tersebut? Okey, contoh dia bagi dekat sini ya. Hitung daya graviti antara sebiji buah durian dengan bumi. Okay, so kamu ambil lah. Kita ada jisim durian ialah 2 kg. Kemudian kita ada jisim bumi. Jisim bumi ialah 5.97 darab 10 kuasa 24. Okay, so jarak di antara pusat bumi dan juga pusat durian, jaraknya ialah 6.37 darab 10 kuasa 6. Okay, so untuk gantian ni, kamu kena pakar sikit lah dalam gantian dalam kalkulator. Penggunaan kalkulator kamu mesti fasih. Kena power, kena pro sikit lah. Okay, macam mana? Alright, so langkah pertama macam biasa cikgu kata. Langkah pertama ialah kamu keluarkan isi daripada soalan. Okay, so letaklah M1 mana-mana. Kamu nak letak jisim durian boleh, kamu nak letak jisim bumi pun boleh. So M1 ini dirujuk kepada jisim durian lah. So M2 merujuk kepada jisim bumi. So dia letak dekat sini ya. Tak ada masalah, kamu nak pakai mana pun boleh. Okey, so kita gantikan M1 dengan 2 kg. Kita gantikan M2 dengan jisim bumi ya. So M1 merujuk kepada jisim durian dan M2 merujuk kepada jisim bumi. So yang ni mana satu tak ada kisah. So kalau katakan kamu nak tukar pun tak ada masalah lah. Okey, R ialah 6.37 darab 10 kuasa 6 dan nilai pemalar graviti ya. Okey, so ini kalau kamu tak ingat, kamu boleh rujuk dalam kalkulator. Dalam kalkulator ada diberikan lah. Nilainya ialah G besar, kamu tekan G besar saja. Okey, yang kedua, step yang kedua ialah tentukan rumus yang nak diguna pakai. So kenal pasti dan tulis rumus yang nak digunakan. So kita akan pakai F sama dengan G besar darab M1 darabkan dengan M2 per dengan R kuasa 2. Okey, daya graviti ya, iaitu mengikut hukum kegravitian semesta Newton . So kita akan pakai yang atas ni. Alright.
langkah 3. Okey, langkah ketiga ialah kita akan buat kayak gantian. So daripada rumus kita akan ambil nilai-nilai yang di atas kita dah kira tu dan kita akan masukkan ke dalam rumus. Okey, so nak gantikan. Okey, so cikgu nak ajar macam mana kamu nak buat gantian ni dalam ataupun menggunakan kalkulator. Okey, kalkulator. Okey, so untuk soalan untuk penyelesaian ini juga cikgu minta kamu keluarkan kalkulator. Alright, so cikgu akan buat gantian pertama yang di atas. Okey, yang pertama. Okey, buka kurangan dahulu. Okey, buka kurangan dahulu. Okey, so kamu tekan 6.67. Okey, biasanya kalau penggunaan kuasa, okey, kamu akan tekan darabkan dengan 10 kuasa kan, yang gunakan simbol arrow atas kan, negatif 11. Okey, cikgu tak nak kamu pakai yang tu. Okey, yang tu dia akan menyebabkan jadi panjang. So, cikgu nak kamu tengok dekat bahagian bawah tu. Bawah bucu kanan. Okey, button yang ketiga daripada kanan, iaitu EXP. Okey, EXP tu merujuk kepada eksponen. Okey, tekan eksponen. So, eksponen ni merujuk kepada 10 kuasa. Okey, so 10 kuasa berapa? 10 kuasa negatif 11. So, kamu tekan saja negatif 11. Okey, tutup kurungan. Okey, itu merujuk kepada pembalaji. Okey, kemudian darabkan dengan jisim 1. Jisim 1 ialah 2 kg. So, kamu tekan darab dengan 2. Alright. Kemudian darab lagi dengan jisim M2. So, M2 kamu dapati nilainya pun ada kuasa. So, ada kuasa cikgu akan letakkan dalam kurungan. Okay, cikgu letakkan dalam kurungan. So, nilainya ialah 5.97. So, kamu tekan kalkulator 5.97 eksponen. Okay, 10 kuasa berapa? 10 kuasa 24. Okay, so kamu tekan eksponen 24 tutup kurungan. Okey. Lepas tu tekan sama dengan terus. Tekan jawapan tekan sama dengan. Okey, dapat jawapan tu. Okey, next ialah kamu tekan bahagi. Okey, kamu tekan bahagi. Okey, so kamu perhatikan bila bahagi ni kamu nampak dekat situ, dia bawah tu dia ada kuasa 2. Okey, so nak masukkan nilai tu, nilai R, okay, kamu kena letak dalam kurungan. So nilai R ialah 6.37 darab 10 kuasa 6 So 6.37 eksponen 6. Eksponen ni maksudnya 10 kuasa 6. Okey, tutup kurungan. Okey, tekan tutup kurungan. Okey, tekan kuasa 2. Ada kan X kuasa 2 tekan. Merujuk pada kuasa 2 lah. Alright, lepas tu kamu tekan sama dengan. Okey, so sepatutnya kamu akan dapat 19.67. Okey, so kalau dapat, komen dekat video cikgu betul ke tak betul. Dapat ke tak dapat. Okey, sepatutnya dapat lah. Okay, itu kaedah cara gantian dalam kalkulator. Yang ini melibatkan penggunaan eksponen. Okay, kenapa cikgu tak nak kamu guna yang ini? 10 kuasa yang ni. So yang ni dia akan ada arrow A pula dah. Kuasa. So yang ni dia akan menyebabkan jadi panjang sikit. Kamu kena letak 10 kuasa takut pelajar pening lah. Ini baru yang ni ya. Yang bawah lagi panjang nanti gantian-gantian dia. Okey. Alright, tengok contoh yang kedua. Okey, sebuah roket berada di tapak pelancaran. Okey, dia kata dia mengalami daya gravitinya ialah 4.98 darab 10 kuasa 5. Okey, so berapakah jisim dia? So berapakah jisim? Okey, so untuk yang ni kita akan keluarkan AC ya. So kamu ada. Okey, so kita ada dia punya daya graviti. F dia ialah 4.98 darab 10 kuasa 5 Newton. Okay, apa lagi dia bagi? Berapakah jisim roket lah. So, dia nak tanya ialah jisim roket. So, pelancaran roket. So, roket ni mesti berkait daripada bumi ya. So, M1 dan M2. Ini kamu kena tahulah. So, katakanlah M1 ialah roket. Okay, roket kita tak tahu. Okay, jisim bumi. Okay, jisim bumi kamu boleh rujuk. Dia bagi dekat sini ya, jisim bumi. So, dia bagi ya, jisim bumi ialah 5.97. 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey, 5.97 darab 10 kuasa 24 kilogram. Kemudian jarak R mesti dibagi ya. So jarak di antara pusat bumi dengan roket ialah 6.37 10 kuasa 6.
6.37 darab 10 kuasa 6. Alright, so ini mesti dalam meter. Okay, ini dalam kilogram. Okay, next ialah kita tentukan rumus yang nak diguna pakai. So, F sama dengan G besar darabkan dengan M1 darabkan dengan M2 per dengan R kuasa 2. Okay, so kamu boleh gunakan yang ini ataupun kamu pusing dahulu. Okay, letakkan perkara rumus. Sebabkan kita nak cari M1, so kamu ubahkan supaya M1 di hadapan. Okay, so kita akan dapat F darabkan dengan R cos 2 per dengan G darabkan dengan M2. Okay, baru kamu buat gantian. So, rumus yang kita akan pakai yang ni. So, ini nombor 2. Okay, yang ketiga ialah kita akan buat gantian. Okay, so pertama kamu keluarkan AC. Pertama kamu keluarkan AC. Alright. So, M1. Nilai F dia tadi berapa? Nilai F ialah 4.98. 4.98. Okay, lupa kamu letak dalam kurungan. Kalau guna calculator. Okay, untuk tulis saja biasalah. 4.98 darabkan dengan 10 kuasa 5. Okay, darabkan dengan R kuasa 2 ialah R ialah 6.37 darabkan 10 kuasa 6. Okay, kuasa 2. Okay, so kalau melibatkan soalan-soalan yang melibatkan nilai kuasanya besar, so cikgu tak galakkan kamu letakkan rumus sekali terus. Maksudnya, untuk yang atas dan bawah kamu letakkan rumus, baru kamu tekan sama dengan. Okay, cikgu tak galakkanlah. So, nak mengelakkan dia, ialah kamu selesaikan dahulu yang bahagian atasnya ni. So, masukkan dalam kalkulator, dapat jawapan tekan sama dengan. Barulah kita akan letak per ataupun bahagi. Baru kita akan buat gantian di bawah. Okey, nilai G. So, nilai G ialah pemalar graviti. So, pemalar graviti dekat kalkulator dah ataupun kamu hafal lah. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. So, cikgu tulis sikit dekat sini. Pemalar G. 6.67 66 lah. 67 darabkan 10 kuasa negatif 11. Pemalar G. So, ini kamu boleh hafal. Okey, 6.67 darabkan dengan 10 kuasa negatif 11. Okey, darabkan dengan GSIM M2. M2 ialah GSIM bumi. 5.97 darab 10 kuasa 24. 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey. 5.97 darab 10 kuasa. Okey. Alright, so untuk yang ini, yang atas tadi, yang atas tadi so cikgu sambung dekat sini So ini cikgu tunjuk step macam mana penggunaan calculator. So kamu gantikan dalam calculator. Yang ni dalam kurungan dalam kurungan 4.98 eksponen. Okey, saya tolong tunjuk kamu Okey, 4.98 okey, eksponen 5. Tutup kurungan. Okey, kamu tekan dalam, buka kurungan balik. 6.37 eksponen 6. Okey, tutup kurungan, tekan kuasa 2. Okey, dah dapat ini. Okey, next ialah kamu tekan sama dengan. Tekan sama dengan terus. So, kamu akan dapat jawapan lah. Okey, lepas pada tu, step yang kedua di bawah. Kita akan selesaikan yang bawah. So, kamu tekan bahagi. Jawapan tadi, jangan tekan clear pula. So, answer tadi, kamu tekan bahagi. Okey, kemudian kamu buka kurungan. Okey, buka kurungan. Ada kuasa 2 dah bawah. Tak ada, darab je lah. Okey, buka kurungan. So, nak mengelakkan daripada calculator keliru, so kita akan buatkan 2 kurungan. Satu ialah kurungan yang besar. Kurungan besar ni yang ni. Menunjukkan kurungan apa yang berlaku dalam tu. Okay, so, cikgu akan buat 2 kurungan lah. So, kita tak ada kurungan yang tu. So, dia ada kurungan macam ni. Kamu akan kurung 2 kali. So, kurung satu tu menunjukkan kurungan yang besar lah. Okay, tekan betulkan kurungan lagi. Okay, tulis 4 pula lah. 6.67 eksponen negatif 11. Okey, tutup kurungan. Okey, darab. Buka kurungan. Okey, 5.97 eksponen 24. Okey, tutup kurungan. Kemudian tutup kurungan sekali lagi. Okey, tekan calculator. Kemudian kamu tekan sama dengan. Okey, so kamu akan dapat jawapannya sepatutnya kita akan dapat yang ni lah. Okey, nilai M2 ialah 5.07 darab 10 kuasa 4.
Okay, so jangan lupa komen dalam video jika kamu dapat jawapan yang tepat penggunaan kalkulator. So ini juga sekadar dengan penggunaan kalkulator. Alright, ataupun kalau kamu tak confident, okay, so boleh juga. Yang atas ni, pengiraan ni, kalau kamu tekan sama dengan dan kamu salin lah. Okay, kemudian kamu kira yang bawah. Okay, tekan sama dengan salin. Kemudian kamu ambil nilai tu, kamu bahagi dua nilai tu. Pun boleh juga. Okay, kena buat lah, takut ralat nanti ya. Alright. Next, menyelesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semesta Newton. So, daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad di planet bumi, planet, bulan dan matahari. Okay, so apakah kesan jisim jarak antara dua jasad ke atas? Okay, so ini kamu nak perhatikan lah aktiviti ni ya. Ini kita nak perhatikan. So cikgu pergi terus kepada keputusan ya. Okay, kesimpulan ni lah. Okay, kesan jisim dan jarak antara dua jasad pegun di bumi ke atas daya graviti. Yang ini kita boleh tunjukkan dalam di atas lah. Alright. So semakin besar jisim, semakin besar daya graviti. Okay, so kita perhatikan antara dua jasad yang atas dengan bawah. So atas ni kecil dengan kecil ya, bawah besar dengan besar. Okay, so kecil dengan kecil daya tarikannya kamu nampak tidak berapa kuat So arrow dah pun pendek je kan. So objek yang lebih, jisim yang lebih besar, okay, dia akan mengalami daya graviti lebih besar. So kamu dapati bahawa F2 lebih besar daripada F1. Okay, next ialah kita perhatikan jarak. Daya graviti berkurang apabila jarak antara dua jisim bertambah. So kamu perhatikan F1 lebih besar daripada F2. Disebabkan ialah F2 dia punya jarak dia semakin bertambah. So R dia lebih bertambah. Okay, so dia kata dekat sini ialah kalau jarak dia semakin berkurang, jarak dia bertambah. So jarak dia bertambah akan mengakibatkan daya graviti dia semakin berkurangan. So dekat sini kamu dapati bahawa F1 mempunyai daya graviti yang lebih sebab dia lebih dekat lah. R dia lebih dekat. Alright. Okay, so menyelesaikan. Okay, so ini yang cikgu akan tolong Okay, ini kita akan buat sama-sama ni ya. Okay, menyelesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semesta Newton bagi jasad di atas permukaan bumi. Okay, pertama. Yang kedua ialah bumi dan satelit. Yang ketiga ialah bumi dan matahari ya. Okey, telitikan rajah di bawah. So kita perhatikan rajah di bawah dan jawab soalan yang diberikan. Okey, so pertama, info pertama berkaitan dengan matahari. Jisim matahari telah diberikan. Jarak di antara bumi dan matahari telah diberikan. Kemudian kita ada bulan. Okey, jisim bulan berapa? Kemudian bagi bumi, jisim bumi dan juga jejari bumi. Kemudian dia bagi satelit. Okey, satelit jisim dia, kemudian jarak di antara bumi dengan satelit. Okey, tetapi dekat sini ialah satelit waktu dia terapung bukan pada permukaan dia dah berada pada ruangan dia lah. Alright. So berapakah daya graviti ke atas satelit sebelum dilancarkan? Okey, so ini ada nilai dia kecil tapi disebabkan dia berada permukaan, duduk dekat atas permukaan, so dia punya nilai tu sangat kecil. So sebabkan dia tak bergerak, so kita abaikan sebab dia duduk kat permukaan. Okay, ni so kita abaikan. Ada graviti dia. Cuma nilainya sangat kecil lah. Okay. Okay, ni untuk ni kita abaikan. Ada graviti dia ada, cuma kita abaikan lah. Alright. So bila berada dekat dengan permukaan, baru kamu kira. Okay, jejari. Sebab kita ambil kira ni jarak ni. Kamu kena ada ni, jarak di antara bumi dengan satelit. Ada nilainya kecil. Kalau macam satelit sebelum dilancarkan ada jari ni juga. Okey, di bulan. Ya ada jaraknya. Cuma kita abaikan lah sebab kita nak ambil ni. Kalau ada kat permukaan kita ada yang ni. Besar sikit. Okey, so pada permukaan kita akan abaikan lah. Okey, so ada gravitinya ada tetapi sangat kecil lah. Alright, next dia minta kamu buat bandingkan. Okey, so pertama ialah bandingkan. Soalan bandingkan. Kamu boleh jawab ni dengan senang ni Bandingkan kita akan tengok sahaja. Okey, so bandingkan jisim bumi, jisim satelit dan jisim matahari. Okey, jisim bumi, jisim satelit dan jisim matahari So yang mana paling kecil? So cikgu letak paling kecil jisim so jisim satelit. Okey, paling kecil jisim satelit kurang daripada jisim bumi. Alright.
Jisim satelit 1.2 darab 10 kuasa 3 je. Bumi kuasa 24 lagi besar lah. Paling besar ialah matahari dah, kuasa 30. Tengok pada kuasa pun kamu dah tahu lah. Alright, so kita bandingkan. Bandingkan kamu tulis macam ni ya. So jisim satelit kurang daripada jisim bumi dan jisim bumi kurang daripada jisim matahari ya. Okey, ini untuk yang A. Kemudian dia minta kamu bandingkan jarak di antara bumi dengan satelit dan kemudian di antara matahari dengan bumi. Okey, so jarak antara bumi satelit ya. So jarak antara bumi satelit kurang daripada jarak di antara matahari dengan bumi. Cikgu letak matahari dengan bumi. Nampak? So jarak di antara bumi dengan matahari 10 kuasa 11, 1.5 darab 10 kuasa 11. Jarak di antara bumi dengan satelit 4.2 darab 10 kuasa 7. Okay, so kita ramalkan. Kamu letak dahulu sudah selesai yang tu. Ramalkan perbezaan magnitude graviti. So kita ramalkan bahawa disebabkan jarak dia tadi lagi jauh lagi jauh. Kita ramalkan disebabkan jarak dia jauh matahari dengan bumi So nak ramalkan ni, so kita akan perhatikan dua ni lah. Pertama ialah dia punya jasad. Okay, so kita perhatikan dekat sini, dia kata lagi besar jasad, lagi besar daya graviti. Tapi dekat sini dia kata pula lagi jauh, lagi kurang daya graviti. Okay, so mana satu? Kita nak pakai mana satu ini. Kamu nak ramalkan macam mana magnitude dia. Okay, so cikgu ramalkan bahawa daya graviti di antara matahari dan bumi lebih besar. Okay, so F matahari dengan bumi adalah lebih besar daripada daya graviti di antara bumi dan satelit. Okay, kenapa? Sebab perbezaan jisim. Okay, bumi dan matahari lebih sangat besar berbanding dengan perbezaan antara bumi dengan satelit. Okay, ini cikgu ramalkan. Okay, so nak tahu kita kena kira lah. Okay, nombor 4. Hitungkan daya graviti antara bumi dan satelit. Okey, so bumi dengan satelit. Okey, so untuk ini kita akan buat pengiraan sikit. Okey, so untuk gantian gantian kita akan pakai. So kamu nak cari ialah daya graviti antara bumi dengan satelit. Okey, so kita gantikan dalam G darabkan dengan M1 dan M2 per dengan R kuasa 2. Okay, so nilai G 6.67 darabkan dengan 10 kuasa 11. Okay, darabkan dengan M1. M1 cikgu ambil bumi lah. Bumi atau satelit mana-mana pun boleh Okay, so M1 kita ambil yang kecil lah. Jisim satelit 1.2 atau 0.2 darab 10 kuasa 3. Dan kita darabkan dengan jisim bumi. Jisim bumi nilainya ialah 5.97 10 kuasa 24. Okey, 5.97 darabkan dengan 10 kuasa 24. Okey, kita akan bahagi dengan kuasa 2. Kuasa 2 jari jarak di antara bumi dengan satelit. Okey, 4.22. Okey, 4.22 darabkan dengan 10 kuasa 7. Okey. Cikgu berikan. Okey, so untuk yang ini kamu tolong kira. Tolong kira. Tekan kalkulator seperti cikgu ajar tadi. Dapat ke tak dapat? Okey, ini untuk bumi dan satelit. Okey, bumi dengan matahari. Okey, F bumi dengan matahari Matahari. So kita gantikan dalam rumus yang sama. So 6.67 darabkan dengan 10 kuasa 11. Okay, so M1 cikgu ambil GC bumi lah sebab dia lebih kecil 5.97 darab 10 kuasa 24. So kita akan darabkan dengan GC matahari 1.99 darab 10 kuasa 30. 1.99 darab 10 kuasa 30. Okey, yang ni untuk bumi dengan matahari. So berapa jarak di antara bumi dengan matahari? 1.5 darab 10 kuasa 11 Okey, yang ni 1.5 darab 10 kuasa 11. Okey, so 1.5 darabkan dengan 10 kuasa 11. Okey.
Okay, cuba kira. Alright, so cikgu nak kamu kira dan bandingkan. Tengok so berapa jawapannya. Okay, so ni cikgu tak bagi jawapan, cikgu minta kamu kira lah. So adakah daya graviti antara bumi dan matahari lebih besar daripada daya graviti bumi dan satelit? Okay, so untuk ni cikgu tinggalkan aktiviti untuk kamu. Okay, so untuk latihan. Okay, untuk latihan. Okay, rujuk kepada buku modul. Okay, rujuk kepada buku modul. So pada buku modul kamu muka surat 62. Okey, so selesaikan muka surat 62. Okey, soalan-soalan di atas Okey, pengiraan. Okey, ni kamu boleh baca, kamu nak baca boleh ataupun ambil daripada buku teks pun boleh. Okey, kemudian kirakan yang ini Okey, cikgu nak kamu selesaikan latihan 1 dan latihan 2. Okey, 1 dan 2 saja. Okey, muka surat 64 dan juga 65. Okey, itu sahaja untuk topik ini. So kita akan masuk untuk sambungan dia nanti. Okey, iaitu di bawah sambungan dia ialah menghubungkan penjutan graviti G di permukaan bumi dengan pemalang kegravitian semesta. Okey, so ni cikgu akan masuk dalam next video. Okey, itu sahaja. So kita berjumpa lagi. Okey, bye bye.